أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmah dan barakah dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang ke-17 di dalam Al-Quran, yaitu merujuk surah Al-Isra. Ayat yang ingin kita bacakan pada malam ini ialah ayat 101, ayat 101, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani Israila iz ja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la'azunnuka ya Musa mashura. Surah Al-Isra ayat 101. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad atayna Musa, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa, ataupun kami telah mengurniakan kepada Nabi Musa alaihi salam 9 ayatin bayyinat, yaitu 9 bentuk mukjizat yang terang, yang jelas dan lagi nyata. Fas'al bani Israil, maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Iz ja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la'azunnuka ya Musa mashura. Tatkala Nabi Allah Musa alaihi salam telah datang kepada mereka, maka berkatalah kepadanya akan Fir'aun, inni la'azunnuka ya Musa, sesungguhnya aku menyangkakan bahawa kamu wahai Musa mashura, orang yang terkena sihir ataupun ditimpakan sihir. Baik, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala
telah memberikan perincian dan penerangan tentang beberapa bentuk mukjizat yang jelas, terang dan nyata yang telah dikurniakan kepada salah seorang Nabi dan Rasulnya, iaitu merujuk kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Tis'a ayatin bayyinat, iaitu dalam bentuk 9 mukjizat yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, yang mana ke-9 mukjizat ini adalah merupakan tanda, merupakan bukti dan hujjah akan kebenaran kenabian dan kerasulan Musa alaihi salam. Dan ke-9 mukjizat ini jugalah bukti apa yang telah disampaikan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam kepada Fir'aun, iaitu merujuk kepada bapa angkat beliau. Mukjizat daripada Tuhan yang telah mengutuskan Nabi Allah Musa alaihi salam. Cuma perbahasan dan khilaf di kalangan ulama-ulama 9 mukjizat yang dimaksudkan di dalam ayat ini merujuk kepada apa. Jadi kalau kita meneliti tafsiran-tafsiran hasil daripada karya ulama-ulama besar dari kalangan mufassirin, antaranya ialah tafsir Al-Quranul Azim karangan Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di dalam tafsir beliau, apa yang dirujuk kepada 9 mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Musa ialah pandangan yang pertama datang daripada sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu merujuk Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana Ibnu Abbas mengatakan bahawa ke-9 bentuk mukjizat tersebut ialah yang pertama ialah tongkat Nabi Musa. Dan kita sedia maklum tentang kisah tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam, yang apabila dilontar ataupun dilemparkan oleh Nabi Musa, tongkat tersebut bertukar menjadi seekor ular yang besar. Dan ini pernah berlaku 2 kali diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertama, ketika Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas Bukit Tursina. Buat pertama kali Nabi Allah Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkat tersebut menjadi ular. Dan kali yang kedua yang dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran ialah sewaktu perlawanan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan ahli sihir Fir'aun di dalam istananya, yang mana sebelum ini Fir'aun telah mencabar Nabi Allah Musa alaihi salam agar beradu kekuatan dan kepandaian dengan ahli sihir beliau, yang mana sebelum itu ahli sihir Fir'aun telah melemparkan tali-tali mereka melalui tipu daya sihir dan halusinasi yang diadakan oleh mereka menyebabkan tali tersebut bertukar menjadi ular. Ketika inilah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa supaya melemparkan tongkatnya, dan akhirnya tongkat tersebut bertukar menjadi seekor ular yang besar, bahkan lebih jauh memakan ular-ular tipu daya dan ular-ular sihir yang dihasilkan daripada tangan ahli sihir Fir'aun. Itu yang pertama. Mukjizat yang kedua ialah merujuk kepada tangan, iaitu tangan Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang ini juga berlaku dalam konteks yang sama.
Buat pertama kali ketika Nabi Allah Musa berbicara dengan Allah di Bukit Tursina, sama seperti tongkat. Dan kali yang kedua ketika berhadapan dengan ahli-ahli sihir Fir'aun, dan di hadapan Fir'aun sendiri, bila mana dia menunjukkan tangannya, tangan Nabi Allah Musa telah bercahaya, mengeluarkan cahaya yang gilang gemilang, bukanlah seperti putih ataupun cahaya seperti orang-orang yang terkena penyakit. Baik, yang ketiga menurut Ibnu Abbas adalah merujuk kepada satu musim yang penuh dengan kerumitan dan kesusahan, sehingga kan pada musim tersebut menyebabkan ketidakmenjadian pada buah-buahan, ketidakmenjadian pada unsur-unsur tanaman, atau boleh kita katakan sebagai musim kemarau, yang mana hasil-hasil pertanian dari kalangan buah-buahan dan tanam-tanaman tidak begitu menjadi. Hasilnya adalah begitu merosot dan merudum. Manakala yang keempat adalah merujuk kepada terbelahnya Laut Merah. Yang ini adalah peristiwa yang dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bila mana Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun dan sebahagian besar Bani Israel yang telah keluar daripada bumi Mesir menerima kejaran daripada Fir'aun dan bala tenteranya. Mereka nak mengejar Nabi Allah Musa, mereka nak kejar Nabi Allah Harun, mereka nak kejar Bani Israel untuk menghabisi mereka. Tetapi ketika keadaan yang terdesak, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya kepada laut yang terbentang di hadapan mereka. Mukjizat ini menyaksikan akibat daripada pukulan tongkat Nabi Allah Musa, laut terbelah. Dan banyak riwayat telah menyebutkan tentang kejadian tersebut, sehingga ada riwayat yang menyebutkan terbelahnya Laut Merah sehingga mencetuskan 12 lorongan, iaitu sama seperti jumlah ataupun bilangan Bani Israel yang melarikan diri mereka daripada kejaran Fir'aun pada ketika itu. Itu yang keempat. Manakala yang kelima ialah merujuk kepada banjir ataupun bah besar. Yang keenam ialah merujuk kepada belalang. Belalang. Nanti kita akan syarah di depan. Yang kelima banjir besar tadi, yang keenam belalang, yang ketujuh ialah kutu. Kutu. Bukan main kutu, kutulah, binatang kutu. Yang ke-8 ialah katak. Ada mukjizat dalam bentuk datangnya sejumlah katak yang ramai, sejumlah katak yang besar. Baik, yang ke-9 dan terakhir ialah darah. Jadi apa konteks darah dikaitkan dengan mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam? Dan kalau tuan-tuan kurang mengingati hal tersebut, saya ulang buat kali yang kedua. Yang pertama tongkat, yang kedua tangan Nabi Musa, yang ketiga musim kesusahan dan kerumitan sehingga menyebabkan ketidakmenjadian pada buah-buahan dan tanaman, yang keempat terbelahnya Laut Merah, yang kelima ialah banjir besar, yang keenam ialah belalang, yang ketujuh kutu, yang ke-8 katak, dan yang ke-9 ialah darah. Itu pandangan yang pertama. Manakala pandangan yang kedua datang daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Apa pandangan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkaitan dengan 9 bentuk mukjizat yang dikurniakan Allah kepada Musa? Pertama ialah hampir sama, dia sebut tangan dulu. Nombor 1 tangan, dah ada dalam pandangan pertama.
Yang kedua ialah tongkat Nabi Musa, juga ada dalam pandangan yang pertama. Manakala dia rangkumkan, telah disebutkan 5 mukjizat, iaitu 5 bentuk mukjizat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf. Ada 5 bentuk mukjizat secara khusus, detail disebutkan dalam surah Al-A'raf. Baik, 2 di hadapan campur dengan 5 tu jadi 7. Manakala yang ke-8 di sisi Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ialah kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan kaumnya. Dan yang ke-9 ialah merujuk kepada batu. Yakni batu mana? Batu yang suatu ketika dahulu pernah diketuk oleh Nabi Musa dengan perantaraan tongkat dia sehingga memancarkan 12 mata air bagi Bani Israel. Baik, itu adalah 9 bentuk mukjizat pada pandangan yang kedua menurut Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Manakala pandangan yang ketiga, juga satu pandangan yang sekali lagi dinisbahkan kepada Abdullah ibnu Abbas. Tadi Abdullah ibnu Abbas dah ada pada pandangan yang pertama, tapi sekali lagi riwayat ini dinisbahkan kepada Abdullah ibnu Abbas. Bahkan dalam riwayat ini Ibnu Abbas tidak berseorangan. Seolah-olah pendapat ini juga diperteguhkan dan diperkuatkan dengan 4 ulama besar yang lain. Yang pertama ialah Imam Mujahid, yang kedua ialah Ikrimah, yang ketiga Imam Asy-Sya'bi, dan yang kelima ialah Qatadah. Baik, kelima-lima mereka berpendapat yang pertama adalah tangan, sama seperti sebelum ini. Yang kedua adalah tongkat, sama seperti sebelum ini. Yang ketiga adalah musim yang penuh kerumitan dan kesulitan. Musim yang penuh kerumitan dan kesulitan yang kita anggap sebagai musim kemarau. Manakala yang keempat, pendapat ini membezakan antara yang nombor 3 dengan ketidakmenjadian pada tanam-tanaman dan buah-buahan tu mereka asingkan. Jadi nombor 1 tangan, nombor 2 tongkat, nombor 3 kemarau, nombor 4 buah-buahan dan tanaman tak menjadi. Manakala 5 yang berbaki ialah merujuk sama seperti pendapat yang nombor 2, 5 mukjizat khusus yang Allah cerita dalam surah Al-A'raf. Jadi 4 campur 5, 9. Manakala pendapat yang keempat ialah datang daripada seorang tabi'in yang besar dan terkemuka, iaitu merujuk Imam Hasan Al-Basri, yang mana Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahawa pandangan beliau dia tak ceritakan 9, cuma antara pandangan beliau hak nombor 3 tadi, beliau menyatukan antara yang nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 3 tadi sebut musim kemarau, nombor 4 tu buah-buah dan tanaman tak menjadi, tapi di sisi Imam Hasan Basri dia anggap tu satu benda yang sama. Dia satukan kedua-dua hal tersebut. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir yang ke-9 pada pandangan Imam Hasan Basri ialah tongkat Nabi Musa yang telah menelan ular-ular ahli sihir Fir'aun. Baik, itulah antara pandangan-pandangan daripada ulama dan pendapat mereka yang telah dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Tetapi ada pandangan-pandangan lain yang kita boleh kutip dan ambil. Contohnya di dalam tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Imam Al-Baghawi, yang mana karya Imam Al-Baghawi telah menjelaskan sesuatu yang hampir sama apa yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Tetapi ada satu pendapat yang menyebutkan waqala ba'duhum,
Berkata setengah daripada mereka 9 mukjizat ini merujuk kepada hunna ayatul kitab. Dia adalah 9 ayat daripada Alkitab, iaitu bentuk wahyu secara khusus yang pernah diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, dan didatangkan satu kisah yang ada perkaitan dan penisbahan soalan-soalan yang diajukan dan dipersoalkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh orang-orang Yahudi berkenaan dengan ayat ni. Dikatakan bahawa ada beberapa orang Yahudi pernah mendatangi Rasulullah dan bertanyakan kepada makna tis'a ayatin bayyinat tadi. Wahai Muhammad, apakah yang dimaksudkan dengan 9 bentuk mukjizat yang Allah bagi pada Musa dalam ayat ni? Lalu dijawab satu persatu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita merujuk kepada jawapan-jawapan Rasulullah itu, dia adalah sama dan persis, boleh dikatakan mirip apa yang disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama sebagai the 10 Commandment, iaitu 10 perintah yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang terkenal dengan istilah 10 Commandment tu, apa yang disebutkan di situ. Tetapi riwayat tersebut tidak pasti sama ada benar atau sebaliknya. Baik, tentu tuan-tuan dan puan-puan masih lagi keliru tentang apa yang dimaksudkan dalam salah satu pandangan berkenaan dengan 5 mukjizat dalam surah Al-A'raf tadi. Sebenarnya kelima-lima mukjizat dalam surah Al-A'raf sudah terkandung dalam pandangan pertama. Hak 5 yang terakhir tu, iaitu tufan, belalang, kutu, katak dan darah. Itulah yang disebutkan dalam surah Al-A'raf. Secara nyata kebenarannya surah yang ke-7 surah Al-A'raf ayat 133. Ayat 133 tuan-tuan boleh rujuk apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa arsalna 'alaihimut tufana 1, wal jarada 2, wal kummala 3, wad dhafadi'a 4, wad dama 5. Itulah 5 yang disebutkan dalam pandangan yang pertama. Ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kelima-lima tu adalah ayatin mufassalat, satu bentuk tanda kekuasaan yang begitu terang, jelas dan nyata. Tetapi apa yang berlaku kepada Fir'aun dan kaumnya? Fastakbaru, mereka begitu sombong, mereka begitu mengangkuhkan diri mereka di hadapan mukjizat-mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada Musa. Mereka memperolok-olokkan mukjizat yang dipertontonkan dan dipertunjukkan kepada mereka. Kerana apa? Wa kanu qauman mujrimin. Kerana mereka adalah satu kaum yang berdosa, satu kaum yang suka mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingkari perintah yang datang daripada Nabi dan juga Rasulnya, iaitu Musa alaihi salam. Baik, kalau kita bahaskan ayat ini, Allah sebut maka kami kirimkan kepada mereka. Pertama Allah sebut tufan. Tufan, tufan ni kalau bahasa Melayu taufan, taufan, tufan. Baik, dia bukan merujuk kepada taufan yang identik dengan bahasa Melayu kita. Kalau kita sebut tufan ni ribut yang besar, angin yang besar menggulung, mengganas, kita sebut taufan. Tetapi apa kata ulama-ulama bila membahaskan kalimah taufan di dalam tafsir? Antaranya, pertama ialah pandangan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas merujuk tufan ini ialah datangnya, dipertunjukkan hujan yang lebat, yang bila mana hujan lebat datang,
menyebabkan berlaku satu banjir yang besar. Yang menyebabkan banjir besar ini telah merosakkan dan memusnahkan tanaman-tanaman, telah memusnahkan buah-buahan, dan telah mematikan dan menghanyutkan binatang-binatang ternakan dan gembalaan mereka. Dan pendapat ini juga disokong oleh Imam Ad-Dhahak Ibnu Muzahim. Jadi ini pandangan pertama, banjir besar. Yang kedua, juga penisbahan kepada Ibnu Abbas, yang mana mengatakan bahawa tufan ini adalah kematian yang besar jumlahnya. Tufan ni merujuk satu bentuk kematian yang besar jumlahnya. Dan pandangan ini juga disokong oleh Imam Atha. Dan satu yang terakhir, satu pandangan daripada Imam Mujahid yang mengatakan bahawa tufan merujuk kepada bah besar, banjir besar, dan dia sebut satu lagi berkaitan dengan penyakit ta'un yang kita sebut sebagai kolera. Kita sebut sebagai kolera. Dan ada juga penisbahan, satu lagi pandangan daripada Ibnu Abbas yang mengatakan at-tufan ini ialah satu bentuk azab daripada Allah yang meliputi mereka. Itu yang dimaknakan dengan tufan menurut pandangan-pandangan ulama mufassir. Manakala yang kedua ialah al-jarad. Apa al-jarad? Belalang. Kita maklum apa itu belalang. Cuma yang membezakan belalang kita dengan belalang tempat orang lain mungkin jenis, mungkin besar kecil, mungkin spesies-spesies tertentu. Jadi yang saya maksudkan di sini, mungkin ada spesies kita tak didapati pada kawasan orang lain. Mungkin spesies orang lain jenis hak besar kecil dia tak sama dengan belalang kita. Tapi kita maklum apa binatang yang dimaksudkan dengan belalang, ataupun kita sebut grasshopper ni. Baik, belalang ni kalau kita tengok dalam hadis-hadis, banyak juga Rasulullah ataupun sahabat-sahabat membicarakan tentang belalang. Sebagaimana satu contoh di dalam Sahihaini Bukhari dengan Muslim, ada satu riwayat seorang lelaki yang bernama Abu Ya'fur. Dia menceritakan bahawa suatu ketika dia pernah bertanyakan kepada salah seorang sahabat Nabi. Nama sahabat ni ialah Abdullah bin Abi Aufa, tentang belalang. Jadi Abu Ya'fur tanya Abdullah bin Abi Aufa tentang belalang. Jadi Abdullah bin Abi Aufa menjawab, "Ghazawna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulul jarad." Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya kami telah melalui peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 peperangan. Jadi Abdullah bin Abi Aufa ni pernah mengakui dia pernah mengikuti 7 kali peperangan bersama Rasulullah na'kulul jarad. Dan dalam peperangan tersebut kami pernah makan belalang. Jadi pernah makan belalang, bahawa belalang ni satu jenis binatang yang halal untuk dimakan, dibenarkan oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah sendiri tak makan belalang. Ada juga disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, dan ada riwayat di dalam Sunan Ibnu Majah. Satu hadis, yang hadis ini sampai periwayatan dia kepada Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani," iaitu telah dihalalkan bagi kita 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Dihalalkan bagi kita 2 jenis bangkai, 2 jenis darah. Apa dia yang dihalalkan 2 jenis bangkai? Al-hutu wal jarad, iaitu ikan dan belalang. Hak jenis bangkai yang diperbolehkan ikan, belalang. Manakala 2 jenis darah yang dihalalkan al-kabidu wat-tihal, iaitu hati dan limpa.
hati dan limpa. Baik. Ada juga satu riwayat lain yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang juga bersumberkan daripada Ibnu Umar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan riwayat secara marfu' bahawa Rasulullah berkata, antara bala tentera Allah Subhanahu wa taala yang paling ramai dan paling banyak ialah belalang. Bala tentera Allah antara yang paling ramai dan banyak ialah belalang, tetapi aku tidak memakannya, bahkan aku tidak mengharamkannya kepada kamu. Nabi sebut Nabi tak makan, tapi dia tidak mengharamkan hal tersebut, sebagaimana Nabi tidak menyukai untuk makan dhab, biawak pasir, tetapi Rasulullah tidak mengharamkannya kepada sahabat lain untuk memakannya. Jadi yang Rasulullah tak suka makan belalang, tapi dia tak haram. Rasulullah tak suka makan dhab, biawak pasir, tapi dia tak haram. Dan juga ada riwayat yang mana Rasulullah tidak menyukai 3 benda. Pertama ialah 2 yang kita sebutkan tadi, belalang. Yang kedua biawak dhab. Yang ketiga, kalau kita kata hak unsur dalaman haiwan sembelihan ni, ginjal. Jadi bila ditanyakan apakah jawapannya? Pertama ialah Rasulullah tidak menyukai belalang kerana apa? Kerana dia berasal daripada azab dan musibah daripada Allah. Biasanya belalang ni Allah turunkan dalam bentuk banyak tu sebagai musibah dan azab. Yang kedua, bila sebut tentang ginjal, kerana dia ni berdekatan dan berhampiran dengan tempat perkumuhan. Ginjal sama macam tubuh kita pun, ginjal ni duduk dekat tempat perkumuhan, tempat jenis keluar barang-barang kotor tu antara sebab dia. Dan yang ketiga ialah biawak dhab tu. Sebab Rasulullah pernah sebut, atakhawwafu an yakuna masha, aku khawatir dia berasal daripada kutukan. Dia berasal daripada kutukan. Tu yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Walau bagaimanapun ada dapatan-dapatan yang menceritakan tentang kisah khalifah yang kedua, iaitu khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang dikatakan amat menyukai belalang. Pernah dia berkata di hadapan sahabat beliau, aduhai, alangkah baiknya kalau kita dapat setumpuk atau 2 tumpuk belalang untuk dimakan. Nak membuktikan bahawa Sayyidina Umar amat menyukai makan belalang. Baik, apakah belalang sebenarnya yang dimaksudkan dalam konteks mukjizat Nabi Musa ni? Dia adalah belalang bentuk musibah dan ujian kepada Fir'aun dan kaumnya. Bila didatangkan oleh Allah segerombolan atau sekumpulan belalang yang cukup besar dan banyak jumlah dia. Dalam tafsir disebutkan antara riwayat, belalang ni buat apa bila mai? Belalang ini memakan paku-paku pada pintu-pintu dan dinding-dinding rumah mereka, tetapi tidak memakan kayu-kayunya. Jadi bila rumah ni buat dengan kayu, belalang ni mai, dia tak makan kayu pintu tu, dia tak makan kayu dinding tu, tapi dia makan paku-paku pada paku pintu dan paku dinding tu. Itu antara riwayat yang menyebut dia adalah merupakan bentuk ujian. Dan ada juga menisbahkan belalang datang merosakkan tanam-tanaman mereka, yang menyebabkan mengalami kemerosotan pada penghasilan. Ringkas-ringkaslah sebab kita dah lewat. Yang ketiga, tentang kutu. Apakah yang dimaksudkan dengan kutu? Adakah kutu hak duk atas kepala kita tu? Tak. Ulama-ulama membahaskan antaranya kutu ni, kumal ni, yang disebut ialah dia sejenis ulat yang merupakan musibah daripada Allah. Ulat ni keluar daripada biji-biji gandum mereka. Jadi bila mereka kupas kulit gandum tu, menghasilkan biji gandum, dan dalam biji gandum tu keluar ulat-ulat yang banyak. Yang ni yang dimaksudkan kutu dalam ayat ni. Sehingga bila keluar ulat tu boleh makan ke tak boleh makan? Tak boleh makan lah. Jadi tanam saja
Ada benda tu tapi tak boleh dimakan kerana ulat-ulat yang banyak. Kalau nisbah kita macam padi kita lah, bila mesin padi keluar biji-biji padi tu tapi dalam tu ada ulat, tak boleh nak makan beras tu. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, kutu ni dikatakan ialah rupa dia macam sejenis berlalang tapi tak ada sayap. Yang dimasukkan kumal tadi macam belalang tapi tak ada sayap. Pendapat ketiga, dia sejenis binatang yang kecil lagi halus berwarna hitam, tapi rupa dia tak sebut. Binatang tu kecil, halus, warna hitam. Manakala ada sesetengah orang Arab menyebutkan bahawa kumal ni bentuk jamak. Bentuk jamak, banyak. Tapi kalau dia tu tunggal, sekok, dipanggil kumlah. Kumlah. Dan kalau disebut kumal ni, orang Arab kata dia merujuk nyamuk-nyamuk yang kecil. Kalau kumlah hak sekok tu, dia merujuk kepada dia macam kutu hak duduk pada binatang-binatang ternakan, hak biasa jenis macam unta, macam lembu, macam biri-biri, yang sifat dia menyeduk darah-darah binatang yang ditumpanginya. Itu kumlah. Ada juga mengatakan makna selain pada kumlah ialah hamnan, ataupun sekok disebut hamnanah. Dia merujuk kepada satu binatang yang lebih besar daripada kutu sikit, tapi rupa dia macam kera. Saya pun tak boleh nak bayangkanlah macam mana. Besar sikit pada kutu, muka macam kera, dia kata. Hamnanah tu. Okey. Seterusnya, yang keempat, dhafadi', katak. Katak datang juga macam belalang, jumlah bentuk yang banyak. Bahkan riwayat ni boleh pakai ke tak boleh pakai, tapi Imam Ibn Katsir sebut banyak tak banyak dia, sehingga sekiranya seorang lelaki tu berdiri tegak, banyak tak banyak katak tu boleh mencapai dagu dia. Bukan besar katak tu, banyak tu, banyak. Kalau berdiri seorang tu sampai tahap dagu dia, nak kata banyak tak banyak katak. Tapi betul ke tak riwayat tu, wallahu alam lah. Cuma saya nakal sajalah. Nak habaknya serangan daripada katak. Dan yang kelima ialah darah. Darah ini merujuk kepada seolah-olah sumber-sumber air, tempat-tempat mata air mereka telah bertukar menjadi warna seperti darah, berwarna merah. Pi ke sumber air, contoh ada Oasis, keluar warna merah. Gali telaga, keluar ayak warna merah. Sumber air warna merah, perigi warna merah, semua jadi warna seperti darah. Sebagai musibah dan ujian mereka kerana menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang inilah yang disebutkan 5 bentuk mukjizat dalam surah Al-A'raf ayat 133 tadi. Jadi nak habaq di sini ialah, walaupun benda-benda ni ditunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya, Allah dah jelas sebut fastakbaru, mereka tetap sombong. Mereka tetap angkuh kerana mereka adalah kaum yang berdosa. Bahkan ayat menyambung, faqala lahu Fir'aun, bila mana Fir'aun berkata, inni la azunnuka ya Musa mashura, sesungguhnya aku menyangka kamu ni wahai Musa ialah orang yang terkena sihir. Bahkan ada satu pendapat dalam tafsir Ibn Katsir, mashuran ay bermakna sahirun. Dia jadi makna terbalik, bukan orang yang terkena sihir, tapi sahirun. Kamu ni Musa ialah seorang ahli sihir, kamu ni seorang penyihir. Yang mana benda-benda yang telah ditunjukkan kepada kami sebelum ni tu bukan mukjizat, bukan dari Tuhan kamu, tapi sebab kepandaian kamu dalam ilmu sihir, kamu buat macam ni, kamu buat macam ni, sehingga datangnya bentuk-bentuk tadi di hadapan mata kami. Ini adalah merupakan bentuk tindak balas fitnah yang dilontarkan oleh Fir'aun. Dan ini adalah kognitif bias sebenarnya, yang sememangnya dipegang oleh Fir'aun supaya dia ni tidak tertolak ataupun tercampak kepada satu pegangan yang sudah sebati dengan diri dia, iaitu asas-asas penolakan terhadap Nabi Musa. Dia tolak Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul, dan dia tolak Nabi Musa sebagai Rasul yang mendatangkan mukjizat. Tuan-tuan, jelas hari ini berlaku di hadapan mata kita.
bahawa golongan-golongan seperti ini tidak pernah surut dan padam. Di luar sana tu mungkin beratus bahkan beribu yang menolak status kenabian dan kerasulan, utusan-utusan Allah. Mana ada nabi-nabi ni, mana ada rasul-rasul ni. Ni semua cerita-cerita dongeng yang datang dalam kitab-kitab agama. Mana ada mukjizat ni semua sihir-sihir, kepelikan-kepelikan, keanehan yang mereka buat ni adalah bentuk-bentuk sihir. Mereka tolak mukjizat nabi-nabi dan rasul. Ramai golongan macam ni kerana skeptik dan kognitif bias yang mereka pegang tu, asas dia memang nak tolak. Dan saya juga nak sebutkan kepada tuan-tuan, bila kita sebut ini berkaitan dengan Fir'aun, jangan ingat benda ni dah berakhir, cuma konteks dan bentuk dia berbeza. Kalau Fir'aun dulu dia tolak Nabi Musa, Fir'aun dulu dia tolak mukjizat, Fir'aun dulu dia tolak kebenaran, kerana dia ada kognitif bias yang dia pegang, hak dia tu betul. Yang itu amat meyakinkan dia, dan inilah faktor-faktor dan asas dia menolak apa jua kebenaran yang datang dan cuba masuk. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia out, keluar. Kalau kita tengok ramai manusia di zaman kita nak tolak Nabi secara nyata, kita bukan hidup zaman Nabi Rasul. Nak tolak mukjizat, tak ada mari dah Nabi-Nabi dan Rasul akan tunjukkan mukjizat pada kita. Tetapi yang kita boleh ambil ialah kebenaran yang datang dari satu-satu personaliti ataupun mana-mana jua yang kita panggil kebenaran. Tetapi manusia-manusia yang memiliki sikap-sikap seperti Fir'aun ni masih ada. Yang mana bila dia kognitif bias, dia berasa dialah hak paling betul, dialah hak paling benar, aliran akulah yang paling mantap, aliran akulah yang paling betul, kumpulan akulah yang paling betul, sehingga bentuk-bentuk kebenaran yang didatangkan di hadapan mereka tak boleh pi, tak kemas, tak kukuh, tak mantap, sedangkan itu adalah kebenaran. Sebab apa? Sebab dia dah berpegang dia hak paling betul, orang lain dah salah. Begitu susahnya dia nak terima walaupun itu adalah bentuk kebenaran. Jangan buat perangai macam ni. Sebab kebenaran tu dia tidak mutlak, dia tidak muktamad, dia boleh datang daripada sesiapa pun. Kalau dia benar, benarlah dia. Kalau benda tu salah, salahlah. Walaupun kita tidak menyukai mungkin seseorang individu yang mendatangkan kebenaran kerana perbezaan aliran dan manhaj. Oi, orang tu tak sama tu, fikrah dia tak sama dengan aku, pemikiran dia tak sama dengan aku, minhaj dia tak sama dengan aku. Sedangkan walaupun kita secara peribadi tidak menyukai dia, apa yang dia datangkan tu adalah kebenaran, kita kena terima. Benda tu betul, benda tu benar. Tetapi kerana skeptik tadi, tak boleh, yang ni kumpulan lain ni, aliran lain ni, manhaj lain ni. Jangan buat perangai macam ni. Betul-betul lah, salah-salah. Walaupun kita menyukai orang tu, aku cukup suka dia ni, aku cukup minat dia ni, aku cukup fanatik dia ni, dah dia salah, benda tu tetap salah. Dia tak jadi benda tu betul kerana dia tu popular, dia tak jadi benda tu betul kerana dia tu ramai pengikut. No, jangan buat perangai macam ni. Siapa pun dia, yang benar tu benar, yang salah itu tetap salah. Jadi kalau kita nak kata perangai macam Fir'aun, terlajak pula, bukan nak kata macam tu, sifat tu. Jadi dulu Fir'aun dah buat perangai tu, kita jangan ulangi lagi benda yang sama, iaitu menolak bentuk kebenaran yang datang pada kita. Jadi kita berhenti dan berakhir di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua atas apa jua bentuk amalan-amalan yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik
فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.